Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ustazah Nurul Izzah akan mengajar murid-murid semua. Kita sambung pelajaran yang keempat untuk subjek adab dan akhlak Islamiah. Baik, minggu lepas Ustaz Amin telah mengajar ataupun dilangkau pelajaran yang kelima, tetapi pada hari ini Ustazah akan patah balik sambung kepada pelajaran yang keempat, iaitu tajuk adab dengan pemimpin. Pada akhir pembelajaran ini, Ustazah harap murid dapat yang pertama menyatakan maksud pemimpin, yang kedua menyatakan adab-adab dengan pemimpin, yang ketiga menghuraikan maksud pemimpin serta contoh. Kita ada ramai pemimpin, contohnya pemimpin yang selalu kita sebut saban hari iaitu Perdana Menteri. Jadi kita boleh huraikan maksud-maksud pemimpin serta contoh. Dan yang keempat, saya harap murid-murid dapat menyenaraikan pemimpin dan kebaikan beradab dengan pemimpin. Siapa itu pemimpin? Kalau kita semua tahu, pemimpin itu ada di mana-mana. Bukan sahaja pemimpin-pemimpin yang memegang jawatan-jawatan yang besar. Kalau awak yang tengah duduk rumah sekarang, awak tengah berada di sekolah atau awak berada di dalam kelas, setiap tempat yang kita pergi itu, kita perlukan pemimpin. Jadi apa yang maksud pemimpin itu sebenarnya? Pemimpin ialah ketua atau orang yang bertanggungjawab memimpin sebuah negara ataupun negeri ataupun sebuah daerah, juga kampung dan sebagainya. Mari kita tengok lagi contoh-contoh pemimpin. Dekat slide ataupun paparan di komputer awak ini ada contoh pemimpin. Contoh pemimpin tu siapa? Yang pertama, jika kita berada di Malaysia, pemimpin kita yang paling teratas adalah raja. Yang kedua, menteri-menteri ataupun Perdana Menteri. Contoh-contoh gambar yang saya bagi itu adalah gambar Perdana Menteri. Menteri-menteri yang lain juga adalah salah satu contoh pemimpin. Seterusnya, ketua jabatan yang berada di tempat sektor pekerjaan. Kita ada ketua jabatan sebagai pemimpin. Bila kita pergi ke kampung, kita akan ada ketua kampung sebagai pemimpin yang utama dalam kampung. Dan bila kita pulang ke rumah, kita ada ibu dan kita ada bapa kita sebagai pemimpin. Jadi kalau ibu dengan bapa, bapalah sebagai ketua pemimpin dalam sebuah keluarga. Dan kalau kita ke sekolah, kita akan jumpa pemimpin kita iaitu guru besar. Dan bila kita masuk ke dalam kelas, kita ada ketua darjah ataupun juga dikenali sebagai ketua kelas sebagai pemimpin. Jadi semua pemimpin-pemimpin ini wajib untuk kita patuh dan mendengar arahan daripada pemimpin. Jadi yang di-Pertuan Agong adalah pemimpin umat Islam negara kita dan bapa adalah pemimpin keluarga, seterusnya guru besar adalah pemimpin di sekolah. Bagaimana adab dengan pemimpin? Yang ini yang kita nak tahu dan kita nak belajar hari ini. Yang pertama, kita perlu berterima kasih kepada pemimpin. Anda kata pemimpin kita dalam kelas, contohnya situasi berada di dalam kelas, pemimpin kita iaitu ketua kelas mengedarkan sanitizer ataupun mengedarkan apa-apa keperluan di dalam kelas, kita mestilah berterima kasih kepada ketua kelas tersebut. Yang kedua, menghormati pemimpin. Dan yang ketiga, mestilah bersifat kasih sayang. Penting tu, mesti menghormati. Adab dengan pemimpin yang seterusnya.
Janganlah ataupun tidak meninggikan suara kepada pemimpin. Janganlah sesekali. Contoh kalau awak berada di rumah, takkanlah kita nak ataupun bersuara tinggi kepada ibu dan bapa kita sebagai pemimpin. Jadi kita perlu hormat. Hormat itu dengan cara tidak meninggikan suara. Yang kelima, berdoa untuk kebaikan pemimpin. Dan yang keenam, boleh menasihati dengan cara diplomasi. Apa itu cara diplomasi? Maksudnya cara yang boleh diguna pakai untuk semua. Menasihati dengan cara yang baiklah. Baik, ciri-ciri pemimpin yang baik. Kita boleh lihat, kita boleh nilai, kita boleh tengok ciri-ciri pemimpin yang baik yang digalakkan ataupun yang digariskan dalam Islam. Yang pertama, dia seorang yang berkarisma. Pemimpin yang sangat berkarisma. Apa itu berkarisma? Dia ada wawasan, dia ada jati diri. Dia tak mudah dengar kata-kata orang yang tak elok, yang negatif. Itu berkarisma. Dia pandai juga, ciri-ciri pemimpin yang pandai berjenaka. Tidaklah serius, kan? Bila serius, orang jadi takut. Orang tak seronok untuk bekerja. Orang tak seronok untuk ikut ataupun nak menghormati pemimpin itu sebab dia tak pandai berjenaka. Sebab dia sangat serius, kan? Dan yang ketiga, pemimpin mestilah mempunyai visi dan misi. Dia ada tujuan, dia ada vision, dia ada semangat untuk menjalankan setiap misi dan visi. Yang keempat, mestilah pemimpin yang bertenaga. Kita tak akan pilih ataupun kita tak akan ambil pemimpin yang sakit ataupun pemimpin-pemimpin warga emas yang dah tua tapi dah tidak bertenaga. Dah ada penyakit-penyakit kronik. Itu kalau boleh kita elakkanlah memilihnya sebagai seorang pemimpin. Sebab apa? Pemimpin ini dia punya kerja sangat banyak. Dia kena banyak tanggungjawab yang perlu dipikul. Jadi perlulah seorang pemimpin yang bertenaga. Seterusnya, pemimpin juga mestilah seorang yang jujur. Tak menipu, tak makan rasuah. Tak apa lagi. Jadi mestilah seorang pemimpin yang jujur dan juga bersederhana dalam segala aspek. Maksudnya bersederhana tu apa? Tak lebih-lebih, taklah kurang sangat. Kalau makan, kita tengok dia tak makan lebih. Contoh, saya bagi contoh makan je lah. Sebab awak pun tahu makan je kan. Ha. Okey, ciri-ciri pemimpin yang baik. Macam mana lagi kita boleh nilai atau boleh kita lihat? Dialah seorang pemimpin yang berkebolehan membuat jangkaan. Dia ada pemikiran yang terkehadapan. Dia sentiasa memikirkan masa hadapan. Dan pemimpin yang baik juga adalah pemimpin yang sering berkemampuan untuk menguruskan emosi dan kembali tenang. Manusia semestinya ada masa rasa marah, ada masa rasa seronok, rasa sedih, rasa geram. Tetapi seorang pemimpin yang sangat baik, yang sangat hebat, dia mampu ataupun hebat mengawal emosi dan menguruskan emosi supaya cepat kembali tenang. Sebab seorang pemimpin ni tak boleh beremosi, tak boleh cepat marah, tak boleh cepat sedih. Sebab dia seorang pemimpin. Dia kena lebih hebat daripada orang-orang yang dia pimpin ni. Dan yang terakhir, ciri-ciri pemimpin yang baik mestilah prihatin terhadap yang dipimpin. Prihatin tu maksudnya apa? Kalau kata nampak anak-anak buah yang tak makan lagi, tak ada duit nak beli beras, tak ada duit nak beli nasi. Jadi kena prihatinlah terhadap orang yang dipimpin. Itu adalah ciri-ciri pemimpin yang baik. Seterusnya, kelompok pemimpin dari pelbagai peringkat. Ada banyak kelompok pemimpin. Yang pertama, dimulai dengan Perdana Menteri. Dia memimpin negara. Menteri besar, beliau memimpin negeri. Pegawai daerah, beliau memimpin sesebuah daerah. Dan jika kita pulang ke kampung, kita akan jumpa penghulu ataupun ketua kampung yang
yang memimpin sebuah kampung. Penghulu tadi dia memimpin sebuah mukim. Dan guru besar bila pergi ke sekolah dia memimpin sesebuah sekolah. Bapa akan memimpin sesebuah keluarga. Dan begitu juga seperti pemimpin ketua kelas akan memimpin setiap ataupun kelas masing-masing. Itu dinamakan sebagai seorang pemimpin. Jadi apakah yang wajib? Apa yang paling wajib kita sebagai orang yang dipimpin ataupun kita orang yang dipimpin oleh pemimpin, mestilah kita patuh kepada pemimpin. Disebabkan patuh kepada pemimpin adalah satu kewajipan. Contohnya situasi sekarang dalam masa kita tengah mengekang wabak COVID-19. Kalau pemimpin ataupun Perdana Menteri kita, Menteri Kanan, Menteri keselamatan kata jangan keluar rumah, stay at home, pakai mask, jaga jarak. Jadi kita kena dengar ataupun kita kena ambil segala saranan dan nasihat daripada pemimpin itu. Sebab patuh kepada pemimpin adalah satu kewajipan dalam Islam. Seterusnya, apa yang awak boleh dapat ataupun faedah bila awak patuh kepada pemimpin? Yang pertama, dikasihi oleh Allah. Yang kedua, mudah mendapat pertolongan atau bantuan. Keadaan masyarakat akan aman dan damai, sentosa, mendatangkan hasil kerja yang baik, memudahkan pengurusan jika kita patuh kepada pemimpin kan. Dan yang terakhir, mestilah kita semua dapat mengukuhkan hubungan silaturahim yang sangat positif. Jadi, macam mana cara-cara menghargai jasa pemimpin? Macam mana kita boleh buat? Yang pertama, kita tanam semangat cintakan negara. Yang kedua, menyokong dan sentiasa membantu mereka sebagai pemimpin. Dan seterusnya, kesetiaan yang ikhlas kepada pemimpin mestilah sentiasa ada dalam hati masing-masing. Dan kita juga disarankan untuk menghargai pemberian dan kemudahan yang pemimpin telah bagi kepada kita. Dia telah bantu sebab dia sangat sangat prihatin kepada kita. Dan yang kelima, menjaga harta benda awam. Bila pemimpin bagi harta benda awam seperti kemudahan awam, jagalah sebab itu adalah salah satu cara menghargai jasa pemimpin. Dan yang keenam, mestilah mematuhi peraturan di mana sahaja kita berada. Itu adalah semua adalah cara-cara menghargai jasa pemimpin. Dan apakah yang berlaku ataupun kesan sekiranya kita tidak taat kepada pemimpin? Yang pertama, hubungan akan menjadi porak-peranda. Yang kedua, pemimpin tidak dapat melakukan tugas dengan baik sebab kita tak taat kepada pemimpin. Tak ada sokongan kepada pemimpin. Yang ketiga, berlaku rusuhan. Bila dah bergaduh, tak puas hati, akan berlaku sebuah rusuhan. Gaduh-gaduh. Dan yang keempat, musuh akan mengambil kesempatan. Akhirnya, negara ataupun sesebuah organisasi yang ada pemimpin yang tidak kita taat itu akan menjadi musuh yang ada yang lihat kita duk bergaduh tu akan mengambil kesempatan. Baik, dalam surah An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu maksudnya pemimpin lah. Dan kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Kepada apa? Al-Quran dan Rasulnya, iaitu sunnahnya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih bagus kepadamu dan lebih baik akibatnya. Jadi Allah dah sebut dalam surah An-Nisa ayat 59, wajib mentaati pemimpin sama seperti kita mentaati Allah dan juga Rasul. Okey, setakat itu saja kelas kita untuk hari ini. Ustazah harap awak boleh
membuat latihan-latihan yang Ustazah berikan tadi supaya kita boleh sambung pembelajaran kita seterusnya apabila sudah buka sekolah sesi kafah secara bersemuka.